Hello, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi sekali, Sir Asni. Okay guys, hari ni kita nak buat sedikit lagi kupasan tentang Q&A. Alright, so for today kita akan buat last punya recording session, last punya live session. Kita ada buat topik masa juga kan? Tapi saya kongsikan macam mana teknik keempat nak mengira, betul? Baik, kali ni kita akan masuk dalam soalan penyelesaian masalah. Okay, macam mana kita nak kenal pasti isi dalam soalan penyelesaian masalah dan keluarkan isi tersebut. Perkara ini akan discuss further dalam Q&A pada 27 hari bulan April. 27 hari bulan Mac sehingga 2 hari bulan April insya-Allah. Alright guys, so jom kita tengok first thing. Soalan ni kata, Encik Khairul menghadiri suatu kursus. Okey. Menghadiri suatu kursus. Alright. Bermula dari 20 Februari 2020, 20 hari bulan Februari 2020, dekat sini ada isi, sehingga 13 Mac. Sehingga 13 Mac 2020. Soalan tanya, berapa hari dia menghadiri kursus? Berapa hari dia hadir kursus? Alright, dekat sini dalam matematik, benda yang kita kena tahu adalah setiap kali kita membaca ayat matematik, kita kena pastikan membaca tu bukan setakat membaca. Membaca tu untuk mengenal pasti. Mengenal pasti apa? Mengenal pasti isi yang kita perlukan untuk selesaikan masalah si Encik Khairul ni. Okey, soalannya adalah berapa hari dia hadir kursus, betul? Dia tanya dalam hari. Berapa hari? Jadi, apa yang kita perlu cari dalam soalan adalah tarikh lah. Sebab tarikh yang berkaitan dengan hari, betul? So, Encik Khairul menghadiri suatu kursus bermula. Ini adalah tarikh mula. Sehingga 13 Mac. Ini adalah tarikh dia habis kursus. Soalan tanya, berapa hari dia hadir? Jadi, macam saya pernah kongsikan sebelum ni, siapa yang follow live saya insya-Allah. Okey, kali ni saya akan kongsikan lagi sekali macam mana nak mengira ataupun nak menyelesaikan soalan berkaitan dengan tempoh. Ini soalan berkaitan tempoh lah, bukan masa. Sebab masa kita pakai minit, jam, saat dan sebagainya. Okey. Kalau tempoh kita pakai hari, bulan, dekad, tahun, benda-benda macam tu. Alright, so first thing first, kita kena buka 3 kolom macam ini. Lepas buka 3 kolom, depan sekali adalah kolom untuk tahun. Tengah-tengah kolom untuk bulan. Akhir sekali kolom untuk betul, hari. Okey? So kena ada kolom tahun, bulan dan hari. Alright, bagi siapa yang rasa susah, tak faham, maklumkan. Check je, komen je. Alright? Saya akan tunjukkan macam mana kaedah ni kepada kamu. Alright, tahun, bulan dan hari. Jadi, apa kita perlu buat? Bila kita tahu berapa hari dia hadir kursus, kita nak tahu berapa hari. Jadi, operasi apa yang terlibat? Apakah hubungan antara dua ni? Ini tarikh mula, ini tarikh akhir. Kita nak tahu berapa hari. Operasi apa kita nak pakai? 5 saat, cuba komen sekejap. Operasi apa kita perlukan? Nak mencari hari ni. Tarikh mula, tarikh tamat. Kita nak berapa hari tempoh tengah-tengah ni? Guys, kalau kita nak tahu yang tengah-tengah, kita guna operasi tolak. Tengah-tengah apa benda, sir? Iyalah, mulanya 20 hari bulan Februari, betul? Akhirnya 13 bulan Mac. Tengah-tengah telah tempoh yang Encik Khairul ni pergi kursus, betul? So, kita nak tahu tengah-tengah, kita mesti guna operasi tolak. So, first thing first, ambil tarikh akhir dulu, 2020. 2020. Alamat hijau pula. Try warna ungu. Bulan Mac bulan berapa guys? Bulan 3. 13 hari bulan. Alright. Lepas tu tarikh akhir ataupun tarikh dia balik, tarikh dia pergi awal, bulan 2, 20 hari bulan. Operasi tolak. Ada sedikit perbezaan tolak dalam tempoh ataupun masa dan waktu ni. Okey. Kenapa? Biasanya kalau tak cukup 3 tolak kosong cukup.
1 tolak 2 tak cukup, kita pinjam 11, 10 biasanya, betul? Tapi dalam tempoh berbeza. Ingat, ini kolom tahun, ini kolom bulan dan ini kolom hari. Maksudnya dalam ni adalah berkaitan dengan hari, dalam kolom kedua ni berkaitan dengan bulan, kolom yang pertama ni berkaitan dengan tahun. So, 13 tolak 20, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Okay, 13 tak boleh tolak dengan 20. Sebab apa? 13 lebih kecil daripada 20. So, apa kena buat? Pinjam sebelah. Kaedah pinjam sebelah tu betul. Cuma nak pinjam berapa tu jadi isu. Alright. So 13 ni tak boleh potong dengan 20. So, tak boleh tolak dengan 20. Kita kena pinjam dekat bulan 3 ni. Guys, bulan 3 ada berapa hari? Bulan 3 ada berapa hari? Yang ini yang saya maklumkan kepada dalam sesi yang lepas kepada ibu bapa atau pelajar sedang menonton. Antara perkara penting yang kamu kena tahu dalam topik masa dan waktu adalah kamu kena tahu setiap bulan tu ada berapa hari. Macam mana kaedahnya? Ingat tak sebenarnya kongsikan ikut jari sahaja. Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Sorry. Okay? So yang dekat atas ni semua 31 hari bulan, yang tengah-tengah ni semua 30 hari bulan kecuali bulan Februari. Mungkin 28, mungkin 29 ikut tahun lompat. Okay? So, bulan 3 ada berapa hari? Januari, Februari, Mac. Yang kat atas ni semua 31 bulan kan? Januari, Februari, Mac. So, di sini maksudnya kita pinjam 31 hari. 31 hari. Tambah 31, potong dia di bulan 2. Okey? 31 tambah 13 berapa? 4, 4 tolak 20 boleh tak? Boleh. 4 tolak 4, 4 tolak 2, 2. Okey, jangan lupa tambah 1. Hari semasa kena kira. Alright, 2 tolak 2 sifar. 2020 tolak 2020 sifar. So berapa hari dia dalam khusus? 25 hari. Including tarikh semasa. Boleh faham? Okey. Siapa yang nak salin silakan salin, siapa yang tak nak salin silakan screenshot sahaja. Okey. Berapa minit kita langsung? Alright. Okay, siapa nak salin, salin Okay guys, jom kita pergi to the next question. Saya harap kamu dah salin. Dan tak salin tolong screenshot supaya kamu boleh buat belakang. Kalau tak faham, drop komen ataupun PM sahaja inbox Facebook Lahazun ataupun YouTube Lahazun. Okay? Saya akan reach out dengan kamu untuk bantu kamu selesaikan soalan insyaAllah. Okay, let's go guys to the next question. Soalan seterusnya guys, dia berkaitan dengan jadual. Okay, dia bagi kita jadual. Saya akan lukiskan sebentar jadual dia. Okay, nama, tempoh perkhidmatan. Tempoh perkhidmatan Zara Diana Vincent. Diana dan Vincent. Okey. Satu lagi dekat. Kemudian 9 tahun lebih dari Zara. Maaf untuk nombor sikit. Last one 4 tahun dekat. Okay. Next one. Ini adalah tempoh perkhidmatan bagi 3 orang kerani yang berbeza. 3 orang kerani pertama, kerani kedua dan kerani ketiga. Ini tempoh perkhidmatan mereka. Okey, jadi soalan A dia tanya, tukarkan ataupun convert tempoh perkhidmatan Okey, Zara dan Vincent kepada tahun. Okey. So, macam saya pernah kongsikan juga sebelum ni, alright, dalam live session, topik ataupun asas penting untuk pelajar sekolah rendah adalah 4P, which is pecahan, perpuluhan, peratus dan last kali pertukaran unit. Nampak tak?
Majoriti topik memerlukan kita untuk tukarkan unit daripada satu unit ke unit yang lain. Sama ada unit besar kepada unit kecil ataupun unit kecil kepada unit yang lebih besar. Okay? And saya pun dah kongsikan juga macam mana kita nak pastikan kita tahu besar kecil operasi apa, kecil ke besar operasi apa. Saya kata apa? Ingat satu perkataan dia. BKD. Besar kecil darab. Ingat yang ni, kamu akan ingat juga kalau kecil nak pergi besar, of course terbalik daripada darab, iaitu bahagi. Ingat satu perkataan dia. BKD. Besar pergi kecil darab. Okay, besar pergi kecil darab. Sekarang ni dia minta kita cari Zara dan Vincent. Jom kita cari Zara dulu. Okay, Zara. Zara ni 1.3 dekad. Guys, 1 dekad berapa tahun? 1 dekad berapa tahun? Yang itu yang kamu kena tahu dulu. 1.3 dekad. 1 dekad berapa tahun? Yang ini kena pasti dulu. Kalau tak hafal yang ni ataupun tak masih lagi ragu-ragu dengan benda ini, agak susah nak selesaikan soalan bentuk tempoh. Okey? 1 dekad berapa tahun? Basically 1 dekad adalah 10 tahun. 1 dekad 10 tahun. Alright. So, bila kita dah tahu 1 dekad 10 tahun guys, apa kita kena buat? Ini depends on kamu. Kalau kamu boleh darab dalam perpuluhan, silakan. Ada juga pelajar dia tak suka perpuluhan, dia suka tukar kepada pecahan dulu pun tak ada masalah. Okay? So, kalau kamu nak darab direct pun boleh. 1.3 darab 10 tahun. Jawapan kamu akan dapat dalam tahun. Macam saya pernah kongsikan juga sebelum ni. Apa sahaja yang kita darabkan selepas dia punya unit belakang akan tiru unit yang kita darabkan tu. Ini kita darabkan tahun kan? So, ini akhir kena tahun. Kalau kita darab dengan kilogram, jawapan akhir akan jadi kilogram. Kalau kita darab dengan kilometer, jawapan akhir akan dalam kilometer. Okay, unit dia macam gitu. So, siapa yang boleh darab dalam perpuluhan silakan. Macam biasa, 1.3 darab 10, tunjukkan dalam kerja. 3 darab sifar, 1 darab sifar, 3 darab 1, 3, 1 darab 1, 1. So, bawa ke atas, dia jadi 1, 3, 0. Betul? 1, 3, 0. Betul? Now, ada berapa titik puluhan ni? 1 betul. Gerakkan 1. Jawapan akhir 13 tahun. Senang ke? Kan? Senang je. Alright, 13 tahun. Maksudnya tempoh perkhidmatan bagi Zara adalah 13 tahun. Boleh? Now, jom kita tengok kepada Vincent pula. Oh, sorry. Kalau ada yang nak salin, sila salinkan dulu. Kalau tidak, screenshot sahaja dahulu. Alright, untuk memudahkan. Sekejap lagi kalau nak buat latihan, mana tahu boleh tengok sebagai rujukan. Betul tak? Silakan Okay? Dah kan? Alright, jom kita tengok si Vincent pula Vincent. Okay, Vincent pula. Unit dia pun dalam dekad guys. Nak tukar dalam tahun. Dekad besar ke tahun yang besar? Dekad yang besar ke tahun yang besar? Dekad yang besar betul. Formulanya apa? Besar pergi kecil operasinya darab. That's why sebut darab. Okay, Vincent, 4/5 dekad dia dah bagi dalam pecahan. Darabkan dengan 10 tahun. Kenapa darab? Sebab saya dah cakap tadi, dekad nak pergi tahun, besar pergi kecil, operasinya darab. Okay. So, basically siapa yang tahu nak potong-potong, dia tahulah 5 dengan 10 ni boleh potong. Siapa yang tak tahu potong, buat kaedah ini. Atas darab kanan dapat jawapan bahagi bawah. Atas darab kanan dapat jawapan bahagi bawah. Kamu akan dapat jawapan yang sama. Alright, contoh 4 darab 10, 40. 40 bagi 5, 8. Good job. 8. Alright, itulah jawapan dia. Tak saya. Kalau nak main potong, sama tak jawapan 8? 1 darab 5, 5 potong jadi 1. Okay, potong jadi 1. Ini 10. 2 darab 5, 10. Okay, 4 darab 2, 8 tahun. Kan sama jawapannya. Potong sama, darab atas bagi bawah pun sama jawapannya. So, bergantung kepada masing-masing. Ada rasa senang potong, potong silakan. Ada rasa susah potong, buat satu-satu. Atas darab kanan bahagi bawah. Selesai soalan A. Alright, jom kita tengok soalan seterusnya, soalan B. Berkaitan jadual yang sama guys. Okay, berkaitan jadual yang sama. Hitung
Siapa? Bagi Diana. Dalam tahun. So soalan minta kita selesaikan soalan begini. Hitung tempoh perkhidmatan bagi Diana. Kita tengok Diana. Diana tu 9 tahun lebih dari Zara tempoh perkhidmatan dia. Maksudnya kalau kita dah dapat jawapan Zara, operasi apa je kita kena buat untuk tahu lebih daripada. Kata kunci dia guys, lebih. Lebih operasi apa? Drop comment. Nak tengok. Ramai tak yang boleh buat soalan ni? Okey. Lebih daripada ni operasinya adalah operasi tambah. Apa tambah apa? Dia kata 9 tahun lebih daripada Zara. So Zara ditambahkan dengan 9 tahun. Okey? So boleh buat bentuk ini atau boleh buat bentuk ini, terpulang. Sama sahaja. Okey? Ini 9, 12, 1, 2. Ini pun 22 tahun. So dah dapat jawapan untuk Diana. Simple kan? Basically guys, kalau keluar soalan macam ni, okay, pelajaran sekalian, kalau keluar soalan macam ini, pastikan kamu tak terlepas dia punya jadual asal. Tengok betul-betul jadual asal. Sebab biasanya soalan mesti berkaitan dengan jadual asal. Okay? Boleh? Ini baru soalan B. Kalau okey, kita nak go through kepada soalan C pula. Alright? Faham? Okay guys, kalau soalan seterusnya, setanya, siapakah yang paling lama berkhidmat? Kamu boleh cek jawapan tak? Ini tadi 8 tahun, ini jadi 22 tahun. Soalan seterusnya satu markah saja. Dia tanya siapa paling ramai berkhidmat. Jawapan kamu jangan pergi bagi dalam tahun. Jawapan kamu mesti bagi dalam nama dia. Diana yang paling lama berkhidmat. Tulis Diana pun dah betul. Okey, dah ada markah kat situ. Okey, soalan seterusnya dia kata berapakah beza tempoh khidmat siapa dan siapa? Zara dan Vincent. Berapakah beza? Guys, dekat sini dah ada kata kunci untuk operasi. Kata kunci untuk operasi kali ini adalah perkataan apa guys? Perkataan apa? Perkataan beza. Beza mewakili operasi apa? Operasi tolak. Good job. So Zara dan Vincent, siapa tolak siapa? Persoalan seterusnya. Nampak macam senang kan? Dia tolak rasa. Tapi kena tengok juga Zara dan Vincent, siapa tolak siapa. Guys, biasanya tolak ada tak nombor besar, tolak nombor kecil. Melainkan kamu berada di sekolah menengah, sekolah rendah tak akan wujud nombor besar tolak nombor kecil tolak nombor besar. Jadi antara Zara dan Vincent, tengok balik umur mereka siapa yang lebih besar, Zara atau Vincent. Ya, Zara jauh lebih lama berkhidmat berbanding Vincent. So mestilah Zara yang 13 tahun kena tolak dengan si Vincent 8 tahun. 3 tolak 8 tak boleh pinjam sebelah, jadi 13, 1 jadi sifar. 13 tolak 8 5 tahun. Inilah beza tempoh perkhidmatan antara Vincent dengan Zara. Boleh ke guys? Silakan siapa yang nak salin boleh salin, nak screenshot boleh screenshot. Boleh Alright, kita akan pergi kepada soalan seterusnya guys. Senang je, betul tak? Nampak tak? Live kedua ni lah jauh lebih simple daripada live pertama. Sebab live pertama sudah terangkan banyak tentang tempoh dan masa, iaitu perkaitan antara tempoh dan masa, betul? So, bagi sesiapa yang terlepas sesi live tu, boleh tengok balik dekat YouTube lah, boleh tengok balik di Facebook lah, insyaAllah. Okay, so next one kita akan masuk kepada soalan seterusnya berkaitan dengan tempoh juga. Okay. So dalam soalan keempat ni, sedikit penerangan sementara tu. Yang penting adalah bagaimana kamu mengenal pasti isi dalam soalan. Itu yang soalan keempat dia latih kamu sebenarnya. Dia nak kamu tengok. Dia nak tengok kamu boleh tak keluarkan isi daripada soalan, boleh tak faham apa yang soalan minta, bermaksud boleh memahami arahan dengan baik.
Alright, so jom kita tengok soalan seterusnya. Ada 3 jenis haiwan: kuda, gajah dan zirafah. Kuda, gajah, zirafah. Alright, umur mereka 3/10 abad, 3/5 abad. Lagi satu zirafah last sekali 0.25 abad. Century. Okay. Soalan minta kita tukarkan kepada tahun. Okay. Basically soalan ni dia dah bagi umur untuk dia dah bagi jangka hayat. Jangka hayat ni apa? Jangka hayat ni adalah tempoh untuk sesuatu makhluk tu hidup. Semua benda hidup di atas dunia ni ada jangka hayat. Okay, tak kira lah tumbuh-tumbuhan, haiwan, manusia sekalipun, one day semua akan mati. Alright, so dekat sini dia tunjukkan umur biasanya kuda, jangka hayat kuda biasanya 3/10 abad. Kena fahamkan dulu, 3/10 abad ni biasanya umur kuda. Lepas tu gajah umurnya 3/5 abad. Okay, kena fahamkan ini adalah jangka hayat seekor gajah. Last kali jangka hayat seekor zirafah iaitu 0.25 abad. Kena fahamkan tu dulu, kena pasti dulu apa sebenarnya nombor-nombor ni. So bila kita kena pasti, okey, nombor-nombor ni adalah jangka hayat kepada binatang yang ditulis. Betul? Baru pergi pada soalan, dia kata tukarkan hayat kepada tahun. Guys, hayat kepada tahun, hayat itu dalam abad. B, K, D. Apa dia? Besar, kecil, darab. Betul. So guys, abad pergi tahun, abad ni besar ke? Tahun yang besar. Drop komen. Okay. Basically abad jauh lebih besar, betul? So abad nak tukar kepada tahun, operasinya operasi darab. Kenapa? Abad kan besar, tahun kan kecil, besar pergi kecil, operasi darab. Okay. So now jom kita tengok kuda dulu. Kuda 3/10 darab berapa guys? Kita kena tahu satu abad berapa tahun. Tadi satu dekad 10 tahun kan? Sekarang satu abad. Satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Okay? Bersama dengan 100 tahun. Okay, thank you yang komen untuk bagi jawapan. Alright, 100 tahun. So guys, macam saya cakap, siapa yang suka potong dah boleh potong 10 dengan 100 guys. Tapi kalau tak tahu nak potong, buat apa tadi? Atas darab kanan, dapat jawapan bahagi bawah. Saya akan tunjuk yang potong dulu. 1 darab 10, 10. Dalam sipis 10 berapa darab 10, 100? 10 darab 10, 100. So jawapannya 3 darab 10, 30 tahun. Tak ada dipotong, tak apa. 3 darab 100, 300. 300 bahagi 10, 30 tahun, sama saja. Atas darab kanan bahagi bawah ataupun potong-potong straight. Sama saja. Ada dua kaedah kamu boleh pilih. Kalau tanya mana lagi sesuai, kalau potong lagi baguslah. Sebab potong ni kamu dapat apa ni? Dapat capaian jawapan akhir tu laju. Berbanding kau buat atas bawah. Kalau macam ni simple tak apa. Kalau soal tu agak kompleks, jadi susah sikit kalau nak guna atas darab tapi bahagi bawah ni. Okey? But itu adalah kaedah pertama sebelum kamu mahir dalam memotong-motong ni. Boleh-boleh. Ini umur untuk kuda. Next one, jom kita tengok umur gajah. Umur gajah pula 3/5 abad guys. Bila kita darabkan dengan 100 tahun yang sama, jawapan mesti dalam tahun. Sebab kenapa? Sebab kita darabkan dengan tahun. So unit dia akan ikut yang itu. Okay. So next one, 3/5 darab 100. Boleh kita potong? Boleh. 100 dengan 5 kan boleh potong. 100 dengan 5 kan boleh potong. Sebentar guys, tengok komen. Okay. Alright, so guys, 3/5 abad darab 100 tahun. Apa kita nak buat? Kita boleh potong. Bila kita potong 5 dengan 100, 1 darab 5, 5. Berapa darab 5, 100? Bahagilah 100 bahagi 5 dapat 20 kan? So 20 tahun dekat sini. Okay, 3 darab 20, 2, 4, 60 tahun. Itulah umur bagi gajah.
Tak tahu potong-potong, tak apa. 3 darab 100, 300. 300 bahagi 5 dapat balik 60. Okey. So ada 2 kaedah kamu boleh pakai sebenarnya dalam penyelesaian pecahan bersama nombor bulat. Okey, pecahan dan nombor bulat ini dalam penyelesaian dia. Okey. Mendapat kan Gajah? Simple kan? Next one, tengok zirafah pula. Apa kata zirafah ni? Kamu pula yang cuba. Penonton-penonton pula yang cuba. Cuba drop komen. Saya tunggu dalam masa 10 ke 20 saat. Boleh? Cuba, silakan. Okey, silakan. Macam saya cakap tadi, kalau abang nak beritahu operasi dah darab. Siapa boleh potong silakan potong. Yang tak boleh potong buat macam saya maklumkan tadi. Atas darab kanan bahagi bawah. Silakan. Alright, boleh ke? Okey, jom kita tengok jawapan kamu. Boleh dapat tak ataupun hampir-hampir tak? Bagi yang masih belum dapat jawapan tengah buat dalam kerja, tengok jalan kerja sama tak dengan saya? Alright, zirafah 0.5. Ini guys, korang boleh tukar dalam bentuk pecahan, korang boleh biar dalam bentuk perpuluhan. Kalau nak tukar pecahan, korang tengok ni. Ini tempat, nilai tempat dia apa? Siapa ingat nilai tempat dia apa? Nilai tempat dia apa? Kenapa selepas perpuluhan nilai tempat dia bermula dengan per 10, lepas tu per 100, per 1000, tak ada per 1. Kenapa? Saya nak kongsi sikit pasal pecahan ni. Okay, basically pecahan per 1 dekat sini sebelum titik perpuluhan. Selepas titik perpuluhan semua per, betul? Jadi bila kamu nak tahu ini nak per dengan berapa, nak jadikan pecahan macam mana? 25 ni, ini 5 ni nilai tempat dia per 100, betul? So 25 ni kena perkan dengan 100. Itulah cara dia. Boleh faham? Kalau 5 tak ada, saya nombor 2 je. 2 tu nilai tempat dia apa? Per 10 kan? So jadi 2 per 10. Nampak? Itu cara kita nak convert pecahan kepada perpuluhan kepada pecahan. InsyaAllah saya akan cover lebih lanjut tentang pecahan perpuluhan ni pada next punya session. Alright? So next one kita tengok, check balik zirafah ni 0.25. Saya rasa semua dah boleh buat. 0.25 darab dengan 100 tahun untuk kita dapatkan dalam tahun. Macam saya cakap tadi guys, 0.25 darab dengan 100. Kita darab macam biasa dulu. 5 darab sifar. 5 darab 1, 5. 2 darab 1, 2. Sifar darab 1, sifar. So jawapan dia sifar 5, 2. 2,500 guys. Macam mana ni? Tengok titik perpuluhan balik. 1, 2 titik perpuluhan. So gerak pada 2 juga ke dalam. So dapatlah 25 tahun. Kalau ada juga pelajar-pelajar ataupun ibu-bapa yang sedang menonton ni nak saya coverkan certain topik ataupun certain orang ialah topik lah ataupun subtopik, drop komen InsyaAllah next video kita next live session kita boleh buat untuk topik yang dimaklumkan. Alright, so 25 tahun, 60 tahun, 30 tahun. So dekat sini kita nampaklah siapa yang paling lama hidup. Gajah lah yang paling lama hidup. Boleh? Lepas tu kuda 30 tahun dan zirafah. Ini umur jangka hayat mereka. Biasanya selepas 25 tahun zirafah mati, lepas 60 tahun gajah mati dan juga lepas 30 tahun kuda mati. Boleh? Alright. So basically hari ini sahaja yang saya nak kongsikan kepada semua pelajar yang sedang menonton dan juga kepada ibu bapa yang sedang menonton. Alright, ingat apa yang saya kongsikan tadi. Nak tahu unit besar nak ke unit kecil guna operasi apa, unit kecil nak ke unit besar operasi apa. Ingat perkataan BKD ni besar kecil darab. Lepas tu kan pelajar-pelajar sekalian, kalau operasi dengan nombor bulat ada 2 kaedah kamu boleh gunakan. Yang pertama potong. Kalau tak boleh potong-potong, buat operasi atas darab kanan bahagi bawah. 2 teknik saya kongsikan untuk hari ini untuk kamu learn balik. Alright, bagi sesiapa yang terlepas boleh rewind balik rewind balik live untuk tengok semula. Alright, so itu sahaja perkongsian daripada saya untuk hari ini. InsyaAllah next time kita akan cover subtopik yang lain. InsyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum.